Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, apa khabar semua hari ini? Sihat? Alhamdulillah yang sihat. Yang tidak sihat tu jangan lupa makan ubat, rehat, minum air, okey? Okey, jadi kita masuk topik kita pada hari ini iaitu sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Okey, sebelum kita masuk ke topik kita tu, jom kita tengok apa objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif yang pertama ialah kamu semua ni, murid-murid dapat menyatakan sumber sejarah. Okey. Yang kedua ialah kamu dapat menyatakan kaedah pengkajian sejarah. Okey. Jadi kita masuk topik yang pertama iaitu sumber sejarah. Okey, kenapa kita kena tahu pasal sumber sejarah? Sebabnya sumber sejarah ni bila kita tahu melalui sumber-sumber sejarah ni kita akan dapat satu maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang pernah berlaku. Okey. Jadi sumber sejarah ni dia terbahagi kepada dua, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ni juga dikenali sebagai sumber pertama, manakala sumber sekunder ni kita kenali juga sebagai sumber kedua. Okey. Okey, jom kita tengok satu-satu. Sumber primer ni apa? Sumber primer ni adalah sumber yang asal dan belum diolah. Belum diolah tu maksudnya dia belum diubah. Belum lagi diubah ke suatu bentuk yang baru. Macam mana dia didapat? Macam itulah dia masih dalam keadaan yang macam tu. Contoh, fosil. Fosilnya apa? Tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Contoh macam ni. Okey. Yang seterusnya ialah artifak. Artifak ni apa? Hasil ciptaan manusia. Contohnya alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Okey, ini adalah duit shilling. Duit shilling yang digunakan masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini duit shilling kita. Beza kan? Besarnya ini 50 sen, ini tak tahu berapa nilainya ni. Okey. Yang seterusnya ialah dokumen rasmi, iaitu dokumen yang mengandungi catatan sesuatu peristiwa sejarah. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh sumber primer. Okey, sekarang kita tengok sumber sekunder pula. Jadi sumber sekunder ni apa? Sumber sekunder adalah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Sumber asal tu apa? Sumber asal tu yang inilah, fosil, artifak, dokumen. Jadi bila dia sudah diolah, bila dia sudah diubah, jadi dia akan jadi sumber sekunder. Contohnya macam buku, majalah, risalah. Okey, ini adalah sumber sekunder. Okey. Yang seterusnya, kita tengok pula apakah kaedah penyelidikan sejarah. Okey, macam mana orang mau dapatkan sumber-sumber sejarah tu, apa yang orang buat? Jadi ada 3. Yang pertama ialah kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ni apa? Dia adalah proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Okey, macam mana orang buat kaedah arkeologi ni ialah melalui proses gali cari ataupun dikenali juga sebagai ekskavasi. Okey, jadi diorang akan kenal pasti di mana ada tapak peninggalan sejarah. Lepas tu diorang akan gali dan cari artifak kah, fosil kah, macam tu. Okey. Jadi selain kaedah arkeologi yang biasa yang dibuat di atas darat ni, ada juga arkeologi maritim. Maksudnya diorang dapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia di dasar laut. Okey. Okey, kita tengok kaedah yang kedua. Kaedah lisan. Kaedah lisan ni apa? Dia adalah proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Okey, jadi individu yang ditemu bual ni juga dikenali sebagai orang sumber. Jadi macam mana kita mau tahu dia tu orang sumber yang betul-betul orang sumber? Yang pertama, orang sumber ni ialah orang yang mesti terlibat dalam peristiwa sejarah. Okey, dia sama ada dia terlibat sama contoh dalam peristiwa peristiwa pengisytiharan kemerdekaan kan. Contohnya dia ada di dalam Stadium Merdeka. Okey, jadi dia boleh dikategorikan sebagai orang sumber. Okey. Yang kedua ialah orang yang melihat sendiri peristiwa sejarah. Macam mana? Contohnya dalam zaman peperangan dengan Jepun dulu. Dia nampak benda tu berlaku, macam mana peperangan tu berlaku, tapi dia tidak terlibat, dia nampak saja. Contohnya dia duduk bawah rumah ke, dia duduk dalam rumah, dia nampak macam mana orang Jepun ni menindas orang Melayu, macam tu. Okey, yang seterusnya ialah dia mendengar daripada orang lain. Okey, orang yang mendengar ni pun dia boleh dijadikan orang sumber. Macam mana? Bila mana dia dengar cerita tu daripada orang yang terlibat ataupun orang yang melihat peristiwa sejarah tu. Dia dengar pun tak apa. Contohnya bila kita ni ada nenek yang hidup zaman
penjajahan Jepun dulu. Jadi nenek kita cerita dengan kita macam mana dia punya pengalaman dalam zaman tu. Jadi kita ni pun boleh dikategorikan sebagai orang sumber sebab kita dengar daripada nenek kita yang mengalami sendiri peristiwa sejarah tu. Okey. So yang ketiga, kita tengok kaedah yang ketiga, iaitu kaedah bertulis. Jadi kaedah bertulis ni adalah proses mendapatkan maklumat daripada lukisan ataupun lakaran. Jadi selalunya kaedah bertulis ni ataupun lakaran tu kita akan peroleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Okey, sebelum ada bahan bercetak, manusia zaman dahulu tidak mempunyai satu peralatan ataupun medium untuk menulis. Maksudnya, diorang tak ada kertas. Jadi, caranya diorang guna dinding gua, diorang guna kayu, diorang guna batu. Okey? Jadi, bila kertas sudah dihasilkan, barulah diorang tulis di atas kertas. Jadi, bila kita jumpa dekat dinding gua ada lukisan yang pelik-pelik lah, bukannya tulisan yang kamu tulis di situ, I was here. Itu tak boleh. Kita tengok yang betul-betul, yang betul-betul lukisan zaman dulu. Jadi, macam mana kita mau tahu? Adalah dia punya kaedah-kaedah. Contohnya, kita cek melalui kaedah pentarian radiokarbon. Dia akan tengok berapa umur tulisan tu, berapa lama sudah tulisan tu berada di situ. Okey, baru kita boleh jadikan dia sebagai salah satu sumber sejarah daripada kaedah bertulis. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana memberi perhatian. Kalau tak faham, jangan lupa ulang semula video. Tidak faham lagi, boleh WhatsApp saya. That's all for today. Thank you.